Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, untuk video kali ni saya nak ajar topik dua bagi subjek asas statistik dan penyelidikan. Untuk topik yang kedua adalah berkait dengan dua jenis asas statistik dan penyelidikan. Okey, terdapat dua jenis statistik. Yang pertama statistik perihalan ataupun kita boleh panggil sebagai statistik deskriptif dan juga statistik pentadbiran, iaitu statistik inference. Okey, statistik deskriptif ni adalah statistik yang digunakan untuk menguraikan ciri-ciri variabel. Statistik inference adalah statistik yang digunakan untuk membuat generalisasi keputusan kajian yang diperoleh daripada sampel kajian kepada populasi kajian. Okay, fungsi untuk statistik perihalan, fungsi dia adalah untuk huraikan ciri-ciri variabel. Lepas kita guna untuk membuat kesimpulan tentang data numerikal, tidak membuat generalisasi daripada sampel kajian kepada populasi. Dan fungsi untuk statistik inference pula adalah huraikan perhubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan ujian signifikans daripada hipotesis. Lepas tu huraikan ciri-ciri sampel yang dipilih daripada populasi. So daripada ujian statistik ni awak boleh dapatkan dia punya ciri-ciri sampel. Lepas tu awak boleh buat generalisasi ciri-ciri populasi berdasarkan ciri-ciri sampel. So awak buat kajian daripada awak ambil sampel daripada populasi kajian kan. So daripada situ awak akan dapat ciri-ciri sampel. So daripada ciri-ciri sampel tu awak boleh generalize ciri-ciri populasi bagi kajian awak tu. So antara contoh-contoh ujian statistik deskriptif, yang pertama frekuensi, kadar peratusan, kadar nisbah, skor Z dan lain-lain lagi. Lepas tu ukuran kecenderungan memusat, mode, median, mean, ukuran serakan, julat, variance dan sisian piawai. So yang penting kat sini adalah frekuensi, mode, median, mean, julat, variance dan sisian piawai. Kemudian antara contoh ujian statistik bagi statistik inference, iaitu ujian T, analisis variance, iaitu ANOVA, ujian korelasi, ujian Chi ganda 2. So untuk ujian statistik yang inference punya ni, dia lebih complicated, lebih rumit lagi. So kebiasaannya kita selesaikan dengan menggunakan perisian SPSS. Okey, dalam statistik perihalan iaitu statistik deskriptif, perkara pertama yang perlu tahu adalah frekuensi. Frekuensi ni adalah kekerapan. Kekerapan ni adalah bilangan kali suatu nilai berlaku dalam satu set data. So ada satu data taburan, ada nombor banyak ataupun ada mana-mana yang banyak, ada data yang banyak. So tengok setiap data tu, nilai yang berulang tu kita contohlah setiap data tu ada nilai berapa kali berulang dalam data dia tu. So kita akan jadi masukkan dalam satu table. So kita akan letak berapa kekerapan bagi dia. So contoh awak ada 1, 2, 3, awak ada satu set data 1, 2, 1, 5, 1, 2. So awak boleh tengok awak boleh fikir kat situ yang frekuensi bagi data tadi adalah frekuensi bagi 1 adalah 3, sebab 3 kali ada dalam data tu. Untuk 2 ada 2 kali, 5 ada 1 kali. So itu adalah frekuensi kekerapan, berapa kali nilai itu berapa kali nilai itu berulang. Okey, jenis jadual kekerapan yang pertama data tak terkumpul dan data terkumpul. Okey, untuk yang pertama jadual kekerapan data tak terkumpul. Jadual ni tugas dia adalah untuk meringkaskan satu set data dengan menunjukkan kekerapan bagi setiap nilai dalam set data tu. Dan dalam jadual tu kita senaraikan semua jenis kelas yang ada bagi dalam taburan data dan bilangan cerapan ataupun bilangan kekerapan dia tu. So contoh tengok kat sini ada taburan kan. Okey, so kita boleh transferkan kepada dalam bentuk jadual kekerapan. So ada taburan ni, tengok contoh ada 50 data. So daripada data ni ada 2, ada 5, ada 4, 1, 6, 3, 5. So kat sini awak pindahkan kepada kekerapan. Pindahkan kepada jadual kekerapan. Memula asingkan, kelaskan markah-markah dia tu. Kelaskan markah dia. So kat sini awak akan dapat 1 sampai 10. Lepas tu awak masukkan satu lagi kolom kekerapan. Lepas tu awak tanda berapa kali nilai 1 ni muncul dalam taburan awak. So kat sini ada 3 untuk
markah yang 2 ni berapa kali dia muncul dalam tabulan awak. 4. Kat sini 4 kali. So awak kira berapa. So awak masukkan kekerapan dia. Tu adalah kekerapan. So nak tahu macam mana awak ni tanya dia kekerapan awak dah betul, awak tambahkan semua kekerapan awak. So nanti awak akan dapat sama nilai awak dengan bilangan data tadi. So kat sini bila awak tambah semua ni, awak akan dapat sama dengan 50. Kalau awak tak dapat sama dengan 50, awak kena kira balik. Okey. Kekerapan longgokan bagi suatu data adalah kekerapan longgokan bagi satu data atau silang kelas dalam jadual kekerapan adalah diperoleh dengan menentukan hasil tambah kekerapan dengan jumlah kekerapan semua data atau silang kelas sebelumnya. Okay, kekerapan longgokan maksudnya awak himpun kekerapan awak yang sebelum-sebelum ni dan dia akan jadi macam longgok macam tu. Okay, kita tengok terus kat sini. Saya ambil jadual yang muka surat sebelum ni. Okey, untuk ni kekerapan yang pertama ni 3. Okey, kekerapan yang kedua 4. So untuk jadikan kekerapan longgokan, awak bina satu lagi kolom, letak satu lagi kolom sebelah kanan ni. Lepas tu awak letak 3 untuk start kekerapan longgokan awak, sebab kat sini kita letak, sebab dia yang kita start memula kan. 3 lepas tu tambah dengan 4. 3 tambah dengan 4 dapat dengan 7. Tu maksudnya kita longgok. Lepas tu 7 pula tambah balik dengan 5 ni. So 7 tambah 5 12. Lepas tu 12 tambah balik dengan 7 dapat 19. 10 19 tambah dengan 10 dapat pula 29 dan seterusnya. Dan benda ni sebenarnya kita panggil sebagai kekerapan longgokan, sebab kita longgok dia punya nilai-nilai yang sebelum-sebelum ni. So last kali nanti awak kira, awak tengok pada data yang last kali, pada kelas yang last kali, kekerapan longgokan awak adalah 50. Untuk yang ni, kekerapan awak tu kena sama dengan jumlah awak, jumlah kekerapan awak ataupun bilangan data awak. Kalau dapat lain, contoh dapat kat sini 49 ataupun 48 ke, maksudnya awak ada benda awak tak kira atau silap kira. So kena check balik yang tu.